Assalamualaikum, hai semua. Hari ini kita nak sambung tentang keupayaan elektrod piawai. Okey, yang kamu dah belajar sebelum ini, video sebelum ni adalah mengenai memerihal keupayaan elektrod piawai. Hari ini kita nak tengok 1.22, menentukan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan berdasarkan nilai keupayaan elektrod piawai. Kita akan ambil poin yang ketiga ni. Bagaimanakah nilai E0 dapat digunakan untuk menentukan kekuatan sesuatu bahan tidak balas sebagai ejen pengoksidaan atau ejen penurunan, serta bahan tidak balas yang akan mengalami tidak balas pengoksidaan atau penurunan. Okey, sebelum kita tentukan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan dengan menggunakan E0, nilai keupayaan elektrod, kita tengok balik kepada pembelajaran kita sebelum ini, iaitu mengenai tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya. Dalam tindak balas penyesaran logam ni, kamu dah belajar mengenai logam yang lebih elektropositif, yang kurang elektropositif, di mana yang logam yang lebih elektropositif, iaitu yang lebih mudah membebaskan elektron, boleh menyesarkan logam yang kurang elektropositif daripada larutan garamnya. Okey, maksudnya dekat sini kamu ada zinc dengan kuprum dalam larutan garam kuprum 2 nitrat. Logam zinc ni sebenarnya lebih elektropositif daripada kuprum. Maka proses penyesaran ni boleh berlaku. Okey, ini adalah siri elektrokimia. Okey, di manakah logam yang lebih elektropositif ataupun logam yang mudah membebaskan elektron tu terletak dalam siri elektrokimia? Okey, kita akan lihat dekat sini logam yang elektropositif terletak paling atas sekali. Lebih elektropositif berbanding kalsium, natrium, magnesium, ataupun dengan kata lain, kalium lebih mudah membebaskan elektron berbanding kalsium, natrium, magnesium dan seterusnya. Okay, seperti yang kamu tahu, apabila atom logam itu membebaskan elektron, ia mengalami tindak balas pengoksidaan dan juga merupakan ejen penurunan. Okay, semakin elektropositif sesuatu logam atau semakin mudah atom logam itu melepaskan ataupun membebaskan elektron, maka ia merupakan ejen penurunan yang paling kuat. Okey, kalium paling mudah untuk membebaskan elektron, maka ia merupakan ejen penurunan yang paling kuat berbanding yang lain. Okay, daripada anak panah ini dapat dilihat kekuatan sebagai ejen penurunan semakin meningkat daripada bawah ke atas. Okey, yang sebelah kanan ni semua yang berwarna hijau ni semua adalah ejen penurunan. Kalium lebih mudah membebaskan elektron berbanding dengan kalsium dan seterusnya logam-logam lain. Maka kalium merupakan ejen penurunan yang paling kuat berbanding yang lain. Okey, sebelah kiri ni adalah ion-ion logam yang merupakan ejen pengoksidaan. Okey, ejen pengoksidaan ia mengalami tindak balas penurunan, iaitu akan menerima elektron. Okey, semakin ke bawah, kekuatan sebagai ejen pengoksidaan semakin meningkat. Okey, Ag ion ataupun Ag+ lebih mudah menerima elektron untuk menjadi atom argentum berbanding ion Cu2+ dan sebagainya yang di atas ni. Maka ion Ag+ merupakan ejen pengoksidaan yang paling kuat berbanding ion-ion yang lain. Di sini ada beberapa contoh tindak balas penyesaran logam. Kita tengok dekat sini. Boleh tak magnesium menyesarkan plumbum daripada plumbum 2 nitrat? Kita tengok dekat jadual daripada siri elektrokimia ni. Ada magnesium dengan plumbum. Dekat sini magnesium lebih elektropositif dan juga merupakan ejen penurunan yang paling kuat berbanding plumbum. Penyesaran boleh berlaku. Okey, dekat sini pula
opposite. Boleh kat magnesium menyesalkan magnesium, lambam yang kamu tahu tadi kurang elektropositif, ataupun ejen penurunan yang lemah tidak boleh menyesalkan magnesium. Contoh 3, antara logam zinc dengan kuprum. Okey, mana zinc? Zinc dan kuprum. So, daripada sini kita nampak zinc lebih elektropositif dan merupakan ejen penurunan yang paling kuat. Ia boleh menyesalkan kuprum daripada garamnya. So, tindak balas penyesalan boleh berlaku. Manakala yang keempat ni tidak boleh berlaku kerana kuprum kurang elektropositif ataupun merupakan ejen penurunan yang lemah. Dia tidak dapat menyesalkan zinc daripada larutan garamnya. Okey, di sini dapat kita simpulkan bahawa penyesalan logam hanya dapat berlaku apabila logam magnesium ataupun logam zinc lebih elektropositif atau merupakan ejen penurunan yang paling kuat berbanding dengan lambam ataupun kuprum dalam larutan garamnya. Ini barulah kita masuk kepada siri keupayaan elektrod piawai, di mana siri elektrokimia tadi merupakan sebahagian daripada siri keupayaan elektrod piawai. So ada siri elektrokimia di dalam siri keupayaan elektrod piawai. Okey, siri ni sebenarnya akan dibekalkan semasa peperiksaan. Okey, siri ni berguna untuk meramal sama ada sesuatu tindak balas itu berlaku atau tidak berlaku. Dan siri ini juga membantu menentukan yang mana ejen pengoksidaan dan yang mana ejen penurunan. Inot ni pula adalah kecenderungan suatu bahan sama ada menerima atau membebaskan elektron. Okey, sebelah kiri ni semua ini merupakan ejen pengoksidaan, iaitu yang mengalami tindak balas penurunan. Contohnya Li positif menerima elektron untuk menjadi lithium. Manakala di sebelah kanan ni pula adalah merupakan ejen penurunan, iaitu yang mengalami tindak balas pengoksidaan yang membebaskan elektron. So, lithium akan membebaskan elektron, menghasilkan Li positif. Okey, dapat dilihat daripada sini kekuatan sebagai ejen penurunan semakin meningkat daripada bawah sampailah ke atas. Di mana nilai-nilai inot yang berada pada atas ni, itu nilai dia lebih negatif atau kurang positif. Lebih negatif maksudnya lebih negatif lah. Negatif 3.04 lebih negatif daripada 2.92. Atau kurang positif. Okay, maksudnya positif 0.34 kurang positif berbanding dengan yang bawah. Positif 2.87. Okay. Apabila kekuatan sebagai ejen penurunan semakin meningkat, yang sebelah atas ni, ia maksudnya lebih cenderung untuk membebaskan elektron ataupun lebih mudah mengalami tindak balas pengoksidaan. Dan juga tadi merupakan ejen penurunan yang lebih kuat. Untuk sebelah kiri ini pula merupakan ejen pengoksidaan, di mana kekuatan sebagai ejen pengoksidaan semakin meningkat daripada atas ke bawah. So, bawah ni merupakan ejen pengoksidaan yang paling kuat. Dan kita tengok nilai dia. Nilainya adalah inot dia lebih positif ataupun kurang negatif. Sama jugalah tadi lebih positif lah yang bawah ni berbanding yang dekat atas, ataupun kurang negatif. Kalau dekat sini nak bandingkan antara negatif 0.13 dengan negatif 0.76. Okey, negatif 0.13 merupakan ejen pengoksidaan yang lebih kuat berbanding dengan negatif 0.76. Kerana makin ke bawah, ia lebih cenderung untuk menerima elektron dan lebih mudah mengalami tindak balas penurunan, maka merupakan ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Okey, seterusnya berdasarkan siri keupayaan elektrod piawai,
perbandingan nilai keupayaan elektrod piawai inert sebenarnya boleh digunakan untuk menentukan sama ada suatu bahan itu merupakan ejen pengosidaan atau ejen penurunan. Contohnya dekat sini kita ada magnesium dengan argentum dan nilai inert masing-masing. So saya letak inert yang lebih negatif di atas dan yang lebih positif di bawah. Di sebelah sini, sebelah kiri ni adalah merupakan ejen pengosidaan. Yang sebelah kanan merupakan ejen penurunan. Dan semakin ke bawah, kekuatan sebagai ejen pengoksidaan semakin meningkat. Kalau dekat sini pula, sebelah kanan, kekuatan sebagai ejen penurunan semakin meningkat ke atas. Kita nak tengok sama ada argentum atau magnesium merupakan ejen pengoksidaan atau ejen penurunan. Dekat sini nilai inert ion argentum. Ion argentum lebih positif. So ion argentum di sebelah kiri ialah ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Ion argentum lebih mudah menerima elektron dan mengalami penurunan. Sebaliknya, ion magnesium sukar untuk menerima elektron. Untuk nilai inert magnesium pula, nilai inert magnesium lebih negatif. So atom magnesium di sebelah kanan ini ialah ejen penurunan yang lebih kuat. Atom magnesium lebih mudah melepaskan elektron dan mengalami pengoksidaan. Sebaliknya, atom argentum sukar untuk melepaskan elektron. So, daripada sini kita tahulah magnesium merupakan ejen penurunan, manakala argentum ion merupakan ejen pengoksidaan yang lebih kuat berbanding magnesium ion. Okey, seterusnya ialah uji diri 1.2 muka surat 26. Jadual ini menunjukkan nilai keupayaan elektrod piawai iaitu inert ni bersama sel setengah beberapa logam. Disusunkan atom atau ion dalam jadual ini dalam tertib menaik dari segi kekuatan ejen pengoksidaan dan tertib menaik juga untuk ejen penurunan. Untuk soalan ni, cikgu susun dulu nilai inert dia, iaitu yang mana yang paling negatif, cikgu letakkan yang paling atas. Dan seterusnya diikuti sampailah paling positif. Cikgu susun ni, cikgu letakkan yang sebelah kiri ni, labelkan dia sebagai ejen pengoksidaan, dan yang kamu maklum yang sebelah kanan pula adalah merupakan ejen penurunan. Dan semakin ke bawah, ejen pengoksidaan semakin, kekuatan sebagai ejen pengoksidaan semakin meningkat. Okey, so kita boleh terus tulis jawapan dia. Dia nak tertib menaikkan kekuatan sebagai ejen pengoksidaan ataupun penurunan kan. So kita buat untuk pengoksidaan dulu. So yang paling lemah adalah magnesium, kemudian diikuti oleh zinc, kemudian kuprum, barulah argentum yang paling kuat sebagai ejen pengoksidaan. Okay, untuk yang sebelah kanan ni semua ni merupakan ejen penurunan. So kita akan ikut juga dalam tertib menaik. So semakin ke atas, kekuatan sebagai ejen penurunan semakin meningkat. Yang paling bawah sekali adalah argentum lah. Argentum diikuti oleh kuprum, zinc dan kemudian barulah magnesium. Okay, ini jawapan dia untuk masing-masing. Untuk jawapan untuk susunkan atom ni untuk yang ni dan ion adalah yang ini untuk ejen pengoksidaan. Okay, seterusnya adalah langkah menentukan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan menggunakan inert. Okay, di sini contoh ni ada terdapat dalam buku teks iaitu kuprum, lawai kuprum masukkan dalam larutan argentum nitride. So bahan kamu adalah kuprum dan argentum nitride. Kita nak tentukan sama ada kuprum ataupun argentum sebagai ejen pengoksidaan ataupun ejen penurunan menggunakan inert. Sama ada tindak balas ni boleh berlaku ataupun tidak. Okey, langkah pertama, tulis bahan atau zarah yang terlibat dalam tindak balas. Untuk contoh ini, kamu ada tadi kuprum kita letakkan dalam argentum nitride. So bahan kita dua ni lah, kuprum dan argentum nitride. Okey, langkah kedua, susun inert.
daripada yang paling negatif hingga yang paling positif, ataupun daripada yang kurang positif hingga yang paling positif. Okey, untuk kes ini, situasi ini, kita ada cuprum dengan argentum. Kamu akan dapati daripada siri keupayaan elektrod piawai, cuprum dia punya nilai adalah positif 0.34, manakala argentum positif 0.80. So saya susun daripada yang atas ni yang kurang positif dan semakin ke bawah paling positif. Nilai-nilai ini dengan persamaan ni kita boleh dapat daripada siri keupayaan elektrod piawai pada muka surat 24 buku teks. Okey, seterusnya lepas kita buat persamaan dengan nilai inot ni masing-masing, yang ketiga, labelkan ejen pengosidaan di kiri dan ejen penurunan di sebelah kanan. So, saya labelkan ni ejen pengosidaan sebelah kiri, manakala ejen penurunan sebelah kanan. Dan bulatkan juga bahan yang terlibat. Daripada atas tadi kita nampak ada cuprum. So, cikgu bulatkan cuprum, Cu. Ni adalah Ag+, so cikgu bulatkan Ag+. Okey, nak buat anak panah ni pun boleh. Semakin ke atas, ejen penurunan semakin meningkat, manakala ke bawah ejen pengosidaan, keupayaan sebagai ejen pengosidaan semakin meningkat. Okey, nombor 3 dah. Okey, nombor 4, kenal pasti ejen pengosidaan dan ejen penurunan menggunakan inot. Kita perhatikan untuk yang ini dulu. Nilai inot Cu yang kurang positif daripada inot argentum. So, nilai Cu kurang positif daripada argentum. Cu inot dia positif 0.34, manakala argentum 0.80, kurang positif lah dia di atas. So, cuprum Cu ialah ejen penurunan yang lebih kuat berbanding dengan argentum. So, kamu tahu semakin ke atas tadi, kekuatan sebagai ejen penurunan semakin kuat. Maka dekat sini Cu adalah ejen penurunan yang lebih kuat berbanding argentum. Oleh itu, atom cuprum cenderung untuk membebaskan elektron untuk membentuk ion cuprum 2. So, Cu lebih cenderung untuk membebaskan elektron membentuk Cu2+. Yang ni cikgu telah tengah explain untuk yang ni, huraikan, iaitu cenderung terima atau bebaskan elektron. Dan seterusnya, tindak balas yang berlaku bila dia cenderung untuk membebaskan elektron adalah cuprum mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey, seterusnya kita dah tengok ejen penurunan. Kenal pasti ejen penurunan dia siapa, iaitu cuprum. Sekarang kita tengok ejen pengoksidaan pula. So, nilai inot ion argentum positif lebih positif daripada inot ion Cu2+. So, daripada dekat sini inot dia lagi positif daripada Cu2+. So, dekat sini ion argentum Ag+ ialah ejen pengoksidaan yang lebih kuat berbanding dengan ion Cu2+. Oleh itu, ion argentum Ag+ cenderung menerima elektron bagi membentuk atom argentum. So, Ag+ lagi cenderung untuk terima elektron menjadi argentum berbanding dengan Cu2+. Maka ion argentum Ag+ mengalami tindak balas penurunan. Kesimpulan dekat sini, cuprum Cu dapat menyesatkan argentum Ag daripada larutan argentum nitrat kerana cuprum adalah ejen penurunan lebih kuat berbanding argentum. Okey, sekarang untuk contoh yang kedua juga ada dalam buku teks, iaitu dawai cuprum dimasukkan dalam larutan magnesium nitrat. Kita nak tengok sama ada cuprum, magnesium ni adalah sebagai ejen pengoksidaan ataupun ejen penurunan. Dan adakah tindak balas antara cuprum dengan magnesium nitrat ni boleh berlaku? Okey, seterusnya kita tulislah bahan-bahan yang terlibat, iaitu cuprum dan magnesium nitrat. Ini langkah pertama. Dan langkah yang kedua, kita susun inot daripada yang paling negatif hinggalah yang paling positif.
Untuk yang ini magnesium, inode dia di atas, manakala untuk kuprum, inode dia diletakkan di bawah. Kerana untuk magnesium lebih negatif berbanding kuprum yang lebih positif. Okey, seterusnya 3. Labelkan ejen perosidaan di kiri. Okey, cikgu dah labelkan ejen perosidaan yang ni di kiri, manakala ejen penurunan di sebelah kanan. Ini adalah ejen penurunan. Kemudian bulatkan bahan yang terlibat. So dekat sini kita ada 2 bahan tadi. So daripada persamaan setengah ni, kita bulatkan apa bahan yang terlibat. Okey, kuprum di bawah, magnesium pula kita bulatkan. Magnesium ni adalah magnesium ion bulatkan di atas. Okay, seterusnya kita kena kenal pasti ejen pengoksidaan dan ejen penurunan menggunakan inode. Yang pertama ni, untuk nilai inode Cu, sebab Cu kan, yang kita bulatkan, nilai inode Cu yang lebih positif daripada inode magnesium. Okay, kita bandingkan Cu dengan magnesium. So, kuprum ialah ejen penurunan yang lebih lemah berbanding dengan magnesium. Oleh itu, atom kuprum sukar untuk membebaskan elektron untuk membentuk ion Cu2+. So, kuprum tidak mengalami tidak balas pengoksidaan. Seperti yang kamu tahu, semakin ke atas ejen penurunan kita semakin meningkat. Dalam kes ini, Cu merupakan ejen penurunan yang lebih lemah berbanding magnesium. Seterusnya, kita nak tengok untuk ejen pengoksidaan pula. Jadi kat sini bahan kita adalah magnesium, so kita compare dengan Cu2+. So nilai inode ion magnesium lebih negatif daripada inode Cu. So ion magnesium Mg2+ ialah ejen pengoksidaan yang lebih lemah berbanding ion Cu2+. Oleh itu, ion magnesium sukar menerima elektron bagi membentuk atom magnesium. Ini magnesium Ion magnesium Mg2+ tidak mengalami tindak balas penurunan. Ini sama jugalah. Tadi kita tahu, seperti yang kita tahu, kekuatan sebagai ejen pengoksidaan semakin kuat bila ke bawah. So daripada kes ini, magnesium merupakan ejen pengoksidaan yang lebih lemah. So ia sukar terima elektron, maka tindak balas penurunan tidak berlaku. Okey, kesimpulannya ialah kuprum Cu tidak dapat menyesatkan magnesium daripada larutan magnesium nitrat. Kerana kuprum adalah ejen penurunan yang lebih lemah berbanding magnesium. Okey, seterusnya para pelajar kena buat aktiviti 1F. Okey, adakah tindak balas ini berlaku? So, nilai untuk inode boleh didapati daripada buku teks muka surat 24. Okay, ada beberapa soalan. Okay, ada 5 soalan. Okay, kelima-lima soalan ni pelajar perlu buat ikut langkah-langkah tadi. Kita ada 6 langkah. So, sebenarnya setiap ni dia dah siapkan langkah yang pertama. Buat semua ni dalam buku latihan kimia. Okay, next class kita akan bincangkan latihan ini. Okay, terima kasih semua.